Hari tu aku ada review lampu dekat aku punya YouTube channel, and Mr. Kokom ada komen kat situ, dia cakap cuba try Forza 200. Dia cakap Forza 200 lagi padu, lagi terang, and dia punya build quality lagi better. So betul ke tak apa yang Mr. Kokom tu cakap? Untuk video kali ni aku nak try dia punya lampu tu, tapi bukan Forza 200 yang Mr. Kokom tu cakap, tapi yang upgrade version sikit, yang atas sikit, and yang latest sikit, which is Forza 300. First of all, thank you so much dekat Pixel Distribution sebab dah bagi kat aku untuk aku try, untuk aku guna lah. The first thing, jom kita tengok dia punya build quality dulu. Mr. Kokom cakap dia lagi padu, betul ke tak? Jom kita tengok. Okay, so kalau kau purchase lampu ni, dia akan datang sekali dengan carry case lah. Kalau kau perasan, aku sebenarnya dah review 3 lampu daripada Nanlite ni, which is Forza 60, Forza 500, and this one Forza 300. And setiap lampu dia akan datang sekali dengan carry case lah. So siapa yang tak tahu pasal lampu ataupun apa maksud di sebalik nombor daripada lampu tu, macam contoh yang ni 300 kan, so apa beza, apa nombor tu? Nombor tu dia punya watt lah, ataupun lagi senang nak faham, dia punya power, dia punya kecerahan, dia punya brightness tu. So kalau 60 dia ada 60 watt, kalau 300 dia ada 300 watt, kalau 500 dia ada 500 watt. So kalau kau nak tengok yang 500, kau boleh tekan dekat sini, kau boleh tengok lah, ataupun yang 60 boleh tekan juga, ada dekat description. So untuk video kali ni kita tengok yang 300 punya, Forza 300. Ni dekat bahagian dalam dia. The first thing, which is dia punya kabel ni, kau akan dapat dia punya kabel. Dan dekat sini dia ada dia punya bowl, dia punya reflector. So dalam kotak ni just ada ni je, macam aku cakap tadi, dia ada dia punya power, and dia punya lampu, dia punya reflector ni, kabel untuk lampu, and yang ni untuk attach dekat light stand. Ya, aku lupa nak mention, actually dalam box tu dia ada sediakan juga remote control. So kau just boleh control lampu ni dekat remote ni je. Kau nak on, kau nak off, semua boleh settle kat sini. Boleh set kan, kau boleh dimkan dia, kau boleh naikkan dia punya brightness, adjust dia punya color temperature pun boleh. So semua benda boleh buat dengan remote ni je. So tak perlu nak pergi dekat dia punya power hub. Okay, sambung balik. So tak ada banyak beza pun macam lampu Forza yang aku pernah review sebelum ni, kecuali Forza 60. Forza 60 dia tak ada power hub ni. So apa function dia punya power hub ni? Dia macam PC lah. Lampu ni umpama screen, and this one umpama dia punya PC. So kalau tak ada PC ni, dia takkan nyala lampu ni. Dia macam brain, the brain of the light. Forza 300B, B tu stand for apa? B tu stand for bicolor. Kau tengok kat sini dia dah tulis dah bicolor, Forza 300B. Okay, first kali kita tengok dia punya lampu. Dekat dalam ni dia ada dia punya lampu. Dia punya lampu kat dalam tu. So kita akan pasang dia punya reflector ni. Okay, power hub ni dia punya build quality aku boleh kata macam plastik lah, tapi dia rasa macam solid, and dekat atas ni dia ada tempat untuk pemegang macam leather macam ni, fully leather. Dan dekat sini kau boleh tengok dia ada screen, and dia ada 2 tombol butang yang boleh kau pulas, and ada 4 button yang boleh tekan. So dekat sini kau boleh ubah dia punya brightness, boleh ubah dia punya mode, boleh ubah dia punya effect. Segala benda yang kau nak set dekat lampu ni, semuanya kau ubah dekat sini. Macam aku cakap tadi, this is the brain of the light. Kat sini kau boleh tengok dia ada button on off. So kalau nak on off lampu tu, just on off kat sini je. Lepas tu ada lagi lah dekat tepi-tepi ni. And actually lampu ni kena pakai power supply, which is kau kena pakai dia punya plug lah. Kalau macam tak ada plug kan, macam nak buat, kau boleh pakai bateri. Ni boleh letak bateri kat sini. Kalau nak dibandingkan dengan Forza 500 yang aku pernah review, aku rasa 500 dia lagi berat lah dari segi dia punya lampu and dia punya power hub ni. Tapi yang 300B ni ringan sikit. And this one actually boleh buka. Kau just tekan je yang tepi ni, and dia boleh cabut. So macam dia nak masukkan dia, just masuk je. Okay, sekarang kita ambil dia punya wire ni, wire tadi ni. Dekat sini dia ada 2. So satu kita akan letak dekat sebelah sini. Buka dia punya cover ni dan masukkan dia. Dekat sini dia dah ada label merah. So kau just synchronizekan dia, bagi sama, and tolak je. Okay, satu dah masuk dekat dia punya power hub ni, and satu lagi kita masukkan dekat dia punya lampu. Kat dia punya lampu dekat bahagian belakang ni. Sama juga, first kau kena buka dulu and pasang dia punya wire ni. Make sure sama juga, merah-merah, and just tolak je. Actually lampu ni dia boleh rotate 360 degree. So after kau dah longgarkan dia, kau boleh rotate lah, cari angle mana kau nak, just tilt up ataupun tilt down. Dia boleh rotate sampai 360 darjah. Dan aku suka dia punya dekat tepi ni sebab dia ada macam teeth
untuk orang cakap lagi senang untuk kau nak cari angle, sama ada kau nak tilt up ataupun tilt down kan dia. Dan dekat bahagian tepi ni juga, belah kiri lampu ni, dia ada macam umbrella punya, which is diffuser yang macam payung tu. Okay, kipas dia aku boleh katakan macam besar jugalah. Kalau boleh tengok kat situ, dia warna hitam ataupun kelabu macam tu. And dia punya build quality untuk lampu ni which is besi ataupun aluminium, lebih kurang macam tu lah. Tapi dia bukan plastik lah, bukan plastik macam dia punya power hub ni. Okay, dia punya yoke aku rasa kuat sebab dia ada dua. Kau kena screw ataupun unscrew dua, belah kanan and belah kiri, baru kau boleh tilt up ataupun tilt down kan dia. Aku cakap safety tu okey lah kalau dah letak atas light stand kan. Okay, sekarang ni aku dah pasang dia punya lampu. Aku pasang dekat softbox and aku letak dia punya diffuser. Sekarang ni aku set pada 15% dia punya brightness, dia punya dim. And aku punya kamera aku set ISO pada 500. Okay, kalau boleh tengok ISO aku dah set pada 500 and aku punya aperture f2.5. Kita naik satu-satu. Kita naik 1%. Okay, sekarang ni 1%. Kita akan naik ke 10%. Okay, this one 10%. Kita akan naik ke 20 pula. This one 20%. Okay, aku rasa kat sini pun dah okey dah. 20% dah okey dia punya brightness. Tapi kita akan try lagi. Kita akan try daripada 0% ke 100%. Okay, this one 30%. 40%. This one 50, dah separuh lah. Kita akan naik sampai 100%. Sekarang ni 60, 70, 80, dah terang lah. And kita ke 90%. This one 90%. And the maximum is 100%. So ni pun dah dikira aku dah letak diffuser, aku dah letak softbox. Dia pun cahaya tak ada harsh sangat. Even aku punya ISO pun just set pada 500 and aku buka aperture 2.5. So dekat power hub ni, the first one kita ada CCT mode. So dekat CCT mode ni kau boleh adjust dia punya dim and kau boleh adjust juga dia punya color temperature, which is yang dekat sekarang ni 6500 Kelvin. Sebab tu aku cakap tadi dia ada B kan. B tu bicolor. So bicolor kau boleh adjust dia punya color temperature daripada 6500 Kelvin ke 2700 Kelvin. Makin rendah dia punya Kelvin tu, dia akan jadi warna kuning macam ni. 6500 Kelvin dia akan jadi warna macam biasa lah, warna putih. More tu kebiru-biruan macam tu. Kau tak perlu adjust lagi dia punya color temperature dekat kau punya kamera, tapi just adjust lampu ni je. Contohnya aku shoot sunset ataupun sunrise, cahaya daripada matahari dia macam kuning-kuning macam tu. So kalau lampu ni dia tak ada bicolor, dia just ada warna putih macam ni je, which is 6500 Kelvin. Dia tak akan mesh dengan lampu ataupun cahaya daripada matahari tu. So untuk meshkan dia, aku kena ubah dia punya color temperature. Just ada dekat lampu ni je, which is Forza 300B. So aku boleh custom aku punya color temperature. Button yang kedua ni button effect. So dekat effect ni dia ada banyak effect. Okay, the first one kita tengok CCT. CCT ni dia akan loop antara kuning and putih. And kat sini kau boleh adjust dia punya setting lah. So kalau nak cepatkan dia, just turunkan pada 2%. This one yang paling cepat lah, 2%. Effect yang kedua dia ada INT loop. Maksudnya dia akan daripada 1%. Okay, contohnya sekarang ni 1%, dia akan naik ke kau boleh set ni. Macam yang ni aku set pada 11%. Dia punya color temperature pun kau boleh ubah. Dia ada flash. Dia lebih kurang macam paparazzi, mode paparazzi. Tengok the next effect which is pulse. So pulse ni more tu macam boleh buat efek macam bunga api. Tapi dia ada juga mode untuk firework. Nanti kita tengok yang ni pulse. Tengok yang ni storm. Storm auto ni dia macam dia akan automatically set. Dia macam kilat. Tapi dia boleh buat juga dekat manual. So yang ni manual. Manual kau akan tekan dia punya button ni. Okay. So yang ni efek TV. Dia lebih kurang macam kau tengah tengok TV lah. This one paparazzi. Lepas tu this one candle. Candle ni more tu aku rasa better buat macam dia punya color temperature bagi nampak macam kuning lah. Sebab candle kan dia macam lampu warna kuning macam tu kan. Next ada back bulb. Back bulb ni dia akan macam lampu yang rosak. And then this one firework. So firework ni macam sesuai, aku rasa better letak yang macam color temperature dia 2700 Kelvin tadi. And then the last one kita ke dia ada explosion. Ni macam letupan. Lepas tu dia ada welding punya effect. And semua effect ni kau boleh adjust dia punya custom. Kau nak adjust, kau nak cepatkan ataupun nak lambatkan, semua boleh. Okay, kalau kita tengok button yang ketiga ni which is button menu. So kat menu ni kau boleh adjust ya, dia ada banyak kat sini. Dia ada output mode, dia ada screen rotate. So kalau kau nak rotate screen ni, just tekan je and dia boleh rotate. Dia ada fans, kau boleh off kalau kau nak offkan dia.
Tapi lampu ni akan jadi panas lah. So better aku rasa onkan dia sebab dia punya bunyi kipas, sebab dia punya fan noise aku rasa tak ada bunyi sangat. And then dia ada button backlight. Button backlight ni lampu yang dekat button ni. So kalau kau nak offkan dia, just boleh offkan dia. Dia akan off. Tapi aku rasa better onkan dia. Lepas tu ada language version ni kau boleh update dia punya version. So dia dah bagi instruction dekat situ macam mana nak update dia punya version. So tu je dekat bahagian menu. And lock ni, anda kata kalau kau nak lock dia punya lampu ni lah, dia punya motor, dia punya hub ni, kau just tekan lama-lama lock ni and dia akan lock. So dia takkan adjust ataupun dia takkan berubah apa-apa je yang kau tekan. So nak unlock dia balik, just tekan lama-lama button unlock. Done. Okay, so bila nak shoot dekat luar kan, of course aku punya muka akan nampak gelap ataupun backlight. So that's why aku kena guna lampu ni, sebab lampu ni dia akan cerahkan bahagian muka aku. Sekarang ni aku tak pasang dia punya softbox, just ada lampu ni je. So bila dah buka, dia akan terang bahagian muka aku. Dia akan balance antara cahaya dekat bahagian muka aku dengan cahaya yang dekat belakang ni. So kalau boleh compare sendiri daripada tadi yang tak ada lampu. Sekejap aku dimkan dia. This one 0%. Muka aku akan nampak gelap. And once aku dah onkan dia, kita try this one 50%. This one 50%. Kau dah boleh nampak dah muka aku sikit. And after aku boost sampai 100%, dia akan nampak lagi terang lah. So inilah lampu Forza 300. Besi ni dia ada sediakan sekali kan, semalam aku beritahu. So kau boleh letak dekat light stand and kau boleh adjust nak letak tinggi mana and boleh ketatkan dia. So function besi ni which is untuk pegang ataupun untuk hold dia punya power hub, which is this one. Kita akan gantung dekat sini. Dekat situ pun dia dah ada arrow dia. So kau just samakan je, centerkan je, make sure yang ni belah atas, just ikut je arrow tu and masukkan dia. Okay, once dah masuk kan, kau boleh adjust kau nak tinggi ataupun nak rendah and just setting lampu kau dekat sini je. So tu je aku rasa untuk review kali ni. Actually ada banyak lagi yang aku nak beritahu pasal lampu ni, tapi aku just bagi tahu yang basic je. Kalau ada masa lagi aku akan buat video lain pula lah macam mana nak set up kedudukan lampu ni apa semua. Tu je aku rasa. Thank you so much for watching. Kalau siapa yang nak beli, kau boleh tekan link dekat description. Aku dah sediakan link. Thank you so much for stay daripada awal video sampai ujung video and see you guys in the next video. Bye.